Hello, apa khabar? Khabar Hai. baik. Ayo sekejap, I nak buat announcement. Ada birthday hari ni. Aku punya kawan baik ni. Safina. Safina Afian. Siapa kenal Safina Afian? Siapa tak kenal? My teddy bear dekat SCCT dulu. Happy birthday. Selamat menyambut ulang tahun ke-46. Semangat 46. Dah macam cikgu dah. Tengku Razali, semangat 46. I hope Safina sukses selalu and she's very supportive. Kalau nak cari idea je, cakap dengan dia, semua idea akan keluar dengan dia dan she very, I rasa dia macam mak-mak yang best dekat Malaysia tu dulu. Mak-mak walaupun tak kahwin lagi. Safina sekarang dekat Grab dan tercetusnya idea untuk buka grup DDCCM ni lepas kita orang punya conversation satu hari tu dekat rumah I lepas makan nasi dagang. Dengan dia lah I come up with the idea grup DDCCM ni. Okay, itu pasal Safina. Next, kita bercerita pasal apa? Recently in Eurasia, kita kehilangan Kapten Fahmi Al-Fatihah. Moga rohnya dicucur rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin. Semalam juga kita dikejutkan dengan cerita seorang lagi Kapten. Suddenly meninggalkan kita, Kapten Sanjeev. Rest in peace, bro. I hope you are in a good. I know you're in heaven now. Okay, itu cerita kita punya Kapten. Dua-dua sudah. I tak nak cakap apa pasal ni, but yeah, there's a sad story of our company now. Next, okay, government ada bagi duit RM50. Dipanggil e-penjana. Pada mereka yang nak claim duit RM50 dekat e-penjana ni, kita boleh claim dekat e-wallet Touch and Go. Okay, tapi sebelum you claim, you kena ada e-Sejahtera. You tahu kan yang QR yang bila you nak masuk mana premises before you enter, you need to check in and then when you check out using the e-Sejahtera, and kat situ government sekarang bagi kita duit RM50 as I tak tahu sebagai duit poket mungkin, dipanggil e-wallet, e-penjana. So sebelum you nak claim ni, you kena ada e-Sejahtera and then make sure your name bukan nama glamour tapi nama yang seperti yang tertera di kad pengenalan. Di IC anda, gitu. Alright, itu cerita e-Sejahtera. Hari ini saya ada tetamu. Kita nak bercerita pasal depression. The depression, I think everyone experience this, depression, dan macam mana kita nak overcome depression. Dan depression banyak jenis. I pernah mengalami depression and it really costly when you meet the doctor for the apa nama panggil apa Yung? For the consultations cost about 300 per hour. Therapy. Yes, therapy. Yeah, it's happened to me before. Okay. This is Ayung. Sekejap ya. Hello Ayung. Hello. Ayung, I pun tak tahu apa nama betul dia. Kita orang kenal. Nama betul. How's things with you? Nama betul Fadilah Hanim Arif. Apa nama betul kau? Oh, Fazilah. Fadil. Yes. Oh yes. Fadilah Ayung ni Hanim kita kenal Arif. dulu zaman yes. Kita kenal dulu zaman UPN masa kita orang adalah muda remaja. Kebudayaan. Dia muda lagi. Muda remaja. Jangan tertipu. Okay, kami sama-sama menari dulu dan sekarang dia adalah kaunselor berdaftar. Nama penulis pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar. Formal Formal kan? Ni dah, awak attach dengan agensi mana sayang?
Okay, at the moment tengah cuti lah ni, tengah menambah apa poli-poli skill yang ada ni kan. Tak cukup ilmu lagi kan. So previously dengan Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Manusia dan tempat khas tu ialah di Institut Latihan Perindustrian Kanga, ILP Kanga. Before that, yang masih dekat utara tu. Yes, masa yang kat Perlis kemarin tu, kat Kanga tu kan. And now, before that dengan Jabatan Pendidikan Masyarakat. Tak dengar lah bunyi kipas tu okey. Jabatan Pendidikan Masyarakat. Okey, dah tutup dah. Ada aircon juga kat sini. Ada kat atas ni panas. Masih muda dalam kerjaya. Tapi tetap tutup aurat ni sebab aku pakai sleeveless. Tergelak kuat. Semalam I buat flight. Semalam buat flight. Yes, I saw a video. Wow. How was it? Kan? It's good. I think kita orang hantar passenger, I think China citizen yang mungkin start masa MCO hari tu. So, diorang sekarang dah balik kampung dah lah. Full flight. Oh, yang start? Yang start in Malaysia? Start in Malaysia, then we sending them back. So, how was it? How was your feeling at that time? My flight is okay because kita pakai full PPE. And then the process on ground full PPE? I mean, tutup semua? Taklah tutup semua, dia macam apron, lepas tu ada goggle dengan mask N95 tu. Tapi susah buat kerja dengan tu, babe. Aku tak faham macam mana kalau orang yang frontliner buat kerja dengan pakai full PPE tu kan. Yang full move tu. And then aircraft tu, okay. Siapa yang duduk kat hospital tu, I don't think semua hospital ada full blast punya aircon kan? Betul tak? Betul. And so I don't know whether it's true or not. Kalau COVID ni kan dia tak buka aircon kan? I heard lah, dia tak boleh buka aircon takut dia ventilation dia tu kan. Bukan tak suka, cannot. Tapi ni dah tahulah maklumat fake pula kan kena aduan. Tak ada, tapi aircraft kita orang sekarang dekat AirAsia memang dah ada satu sistem, I forgot what is the scientific name for that, yang macam dia akan cycle the air. So kita akan breathe new air all the time. Okay. I forgot to prepare the scientific name for that. Okay, itu cerita pasal Hanzhou semalam. On ground, kita orang kena keluar dulu sebab dia orang nak buat full cabin cleaning yang macam Tara punya spray tu. Sanitize. But it's still safe lah kalau nak travel sekarang. Sanitize tapi dia yang enhance lagi sanitize tu. Sebab but it's safe for you kalau nak travel sebenarnya kat luar. Penjawat awam dapat diskaun besar. And then untuk travel? Yeah, on flight. Untuk travel ke apa? Yalah, flight ticket. But I'm not sure sebab belum kita tengok dia full cuti Malaysia. Kan? Tak payahlah pergi overseas lagi. Takut, kan? Back to our topic of the day. Alright. Takut. Apa kita nak cerita hari ni sebenarnya? Okay. Tadi kita ada tujuan sikit pasal depression. Kan you hear me? Suara clear ke? Suara clear kan? Clear. Okay. So actually kan tadi kalau you notice Gary, our perbualan yang pertama tu kan is actually a part of how we can help our friends tau. Bila kita apa orang kata tanya santai je kan, you didn't even notice yang I was actually being bukan checking but ambil berat and ambil tahu about you. Tapi dalam cara tak sedar, suddenly you cerita, oh Allah panas lah pakai, and then you start keluar inside, I just couldn't imagine how the frontliners, inside lah tu. Betul tak? Betul. So, you tak sedar kan, actually we were just talking, santai-santai. But that is why it's very important to have somebody around you when we have depression. Ni lah topik yang kita nak duk sembang hari ni, betul? Sebab just now you had mentioned about the pilot Arwah kan? Arwah Malay kan? Yang tentang ada a few cases lah. Dia meninggal pas ada accident. Ada. So I was like sedih kan kita dengar berita-berita macam mana boleh keluar kan? So actually it's not a cerita pasal depression ni sebab okay teruskan. Inline terus. Tapi
Betul-betul kan hari ni line tak berapa okey lah kan. But never mind, we try our best. Sebab actually this is part of it. This is part of it. Lagi-lagi benda ni bukan, it's not new kan, actually dah banyak cases kan, even a few times kita dah pernah baca dalam berita, bukan sahaja cabin crew and pilot, pekerja-pekerja pembersihan pun terlibat. Any level of people terdedah kepada risiko ni, betul kan? Macam kita tengok depression ya. Yes, depression. Everyone ada peluang terbuka kepada risiko ini, terdedah kepada risiko ni. So you don't say muka happy-happy, muka senyum-senyum, gaji tinggi-tinggi kan. Takkanlah dia ada masalah. Muka handsome, rambut cantik, baju merelip-merelap, betul ya. Tapi that doesn't actually shows either the true. Yes, the true colours inside. The true colours. Sebab kita ni ada dua kan, kita punya locus of control ada dua. Internal locus of control or external. So kita as a human, yes, internal and external locus control. So we are not sure sebenarnya kadang-kadang kalau kita tak pernah pergi sesi counselling ke apa kan, lagi kita tak dapat apa kata explore ourselves kan. So if you have experience going to a counselling session, actually you akan at least boleh tolong you tahu, oh actually I'm like this, I'm this kind of person, I ni introvert ke extrovert ke. Ada orang bila orang datang pada dia bercerita, berjumpa, gathering, it's something yang give happiness, you know, but for some people it drains them even more. Okay. Like you. Yang you cakap yang face sebelum tu, like me. Kenapa like ulang balik yang face sebelum ni ada interaction internet. Okay. You ulang balik. Yang ulang balik yang last phrase yang you cakap tadi tu. Internet kacau. Oh, internet kacau. So just now I couldn't remember which one is the last one. I rasa macam dah banyak bebel dah. Alamak, breaking. Yang before you sebut like me. Okay, like you. Internet ke saya okay, punya? like you, kan? You Gary, you notice tak? You ni jenis sebenarnya bila jumpa manusia, you akan manusia. You jumpa another person or a group of friends, you feel enlightened ke? You akan rasa so drained and tired after that. Your internet lah, you pakai uniform. Okay. Dah. Boleh dengar? Internet dah okay. Dia memang sangkut terus ke dia delay? Okay dah. Okay. Two type of depression. Oh gosh. The line is very bad kan? Jangan spend unified eye. Okay. Can you still hear me? Nanti I ni kan cakap dah macam mak nenek dah seorang. Okay, awak dah okay dah internet awak. Sekarang ni kita cakap balik pasal two type of depression. Ke personality? Okay, the depression. Two type of, okay, depression. What is the two type? Two types, yeah. Two type of? Depression tadi tu? Oh, itu internal yang kita punya control tu kan? Locus of control, external, internal. Is that the one? Yes. Yes, correct. Okay, itu bukan type of depression. Itu kita, how we control ourselves. Kita ni jenis internal locus of control ataupun external locus of control. Orang yang internal locus control dia tinggi, dia tak perlu bergantung pada benda-benda luar. Dia dengan diri dia dah rasa content and happy dah. Kalau dia dapat, I enjoy reading, they will, macam you kalau enjoy reading, you akan cari buku untuk heal and give yourself therapy kan. Tapi kalau yang external locus control ni, dia depend on luaran tau. Kalau mak dia susah hati, dia pun susah hati. Kalau mak dia tak marah suruh sembahyang, dia pun tak sembahyang. Kalau tak suruh belajar, dia perlu dari luar. Source luar untuk bagi dia semangat or start to do something. So as a human, tu yang I nak tanya you tadi, which one do you think is we should build up more?
either internal locus of control or external locus of control. Internal. Yes, exactly. Exactly. Once you have the strong internal, then it will show up external. Correct? Exactly. Betul. Yeah. But what happens right now, most of us, dia actually benda ni semua berkait rapat dengan the topic we are talking about today lah Tapi we do it in a orang kata view, community view lah kan. Tak payahlah nak go deeper sebab kalau nak deep in bahasa scientific. Sebab kalau pergi bahasa scientific nanti orang lagi confused, right? So kita simplify, bukan simplify memudah-mudahkan, but kita gunakan bahasa WeChat. Yes, exactly. I tak pernah WeChat. Okay, so macam tu lah, bila internal locus of control tu high kan, bukan kita tak terjejas dengan luaran punya tak terkesan. Kita terkesan, but we can quickly adapt dengan situation and get back to normal. Tapi kalau orang yang external locus of control ni, macam you cakap tadi kan, kita dah orang kata bergantung pada luar. Like today, you see on Facebook, actually kan Facebook ke IG ke WeChat tadi ke whatever media social ni, people actually depend a lot, not all, a lot depend on likes, comments, shares yang kita terima kan. True. So why some people they feel sad, like masa I'm sharing my own experience lah. Awal-awal dulu masa buat page ada counselling psychology KPTM siap kan, you know the page kan, dah follow kan? Don't follow. Berguna sangat page tu. Sangat free information. Sama lah. Macam you punya page juga. Macam pelik. Sebab page saya menjual. Mula-mula kita akan mula-mula lah ala-ala baru-baru nak up BBM ni kan. Kita rasa macam alamak, why people tak like my page, what I share, is it a bad thing ke ataupun not useful ke, mengarut ke, tak bagus ke kan. See, but today I tak cakap pun Gary promote sikit my page, tak ada kan. But you naturally you cakap, walaupun you tak adalah all the time you like, you share, you post ke share, tak ada kan. But you know the page is useful for you at certain time lah, tak lah every day. But maybe sometimes you feel sad ke apa, you pun page ni ada, so cari. Nak cari tentang depression, you can find and search from there, betul kan? So this is how after a few years lah, that page was dah about 9-10 years tau actually, baru nak dapat 8,000 plus punya pengikut. One day 4,000 tau. Hebat tak hebat? Letup sangat. And I'm Itu so kawan proud dia of seminggu you. lah. I'm so proud. So tu yang nak cakap. Jadi lama-lama we know that actually kan, sebenarnya kalau kita terlalu berharap pada likes, comments, orang share, atau friends kita yang baik-baik pun tak komen, tak ada pun like, tak ada pun support, we will feel so upset and give up. Tapi sebenarnya kita ramai dekat Malaysia ni, ramai silent reader. Exactly, betul. Macam betul. YouTube, walaupun kita create resipi ke apa, diorang tak like, tak apa, tapi sebenarnya diorang follow resipi tu. Betul, siap share lagi. Betul tak? Siap share lagi. You have a friend yang chef yang tersohor lah juga kan sekarang ni. Yeah. I mean he's doing well. Dia punya recipe, video, montage dia, everything is very nice kan. But orang tak share, orang tak like, tak comment, but orang share. And they use the recipe. Pada kita macam it's okay lah, janji orang bermanfaat, dapat manfaat, then it's fine, you know. Itulah internal locus control kita kuat lah tu. So we don't get too carried away and too upset. But if we are lack of the internal locus of control, itu yang boleh get us fall into tense, stress and finally depression. It makes you jadi lagi worse when it includes substance abuse. Substance abuse. Yes, which is involve alcohol and drugs. Exactly. Alcohol, drugs, rokok tu semua pun masuk juga. Rokok. Rokok tu I tu. Sejak duduk rumah depan PC ni. Macam mana muka boleh cantik je kan? Risau rokok pun muka cantik kan? Pakailah mask. Yes. So benda-benda macam tu actually, bila kita nak spesifikkan actually topik depression, orang memang boleh, orang yang dengar ni pun boleh jadi depressed tau. Sebab it's not orang kata main-main. Nowadays orang suka normalize the perkataan aku ni depressed lah, aku rasa depressed lah, aku anxiety lah,
kau ni depressed ni, kau ni anxiety ni, you know, normalizing. Maknanya dia suka-suka je cakap dia tu depressed, suka-suka je label kawan dia tu depressed, you know, that is very, very dangerous. Sebab bila depression, So menyebabkan perkataan depressed tu, menyebabkan perkataan depression tu macam terlalu ringan dan benda tu adalah common. Exactly. Dan tak memberi impact yang buruk. Yes. Betul? Betul. So normalizing, jadikan benda tu macam nothing. Kan, macam sekarang ni orang cakap alah sakit kencing manis, jantung, kencing manis darah tinggi, orang macam oh okay, sedangkan actually the impact is very big. Bukan sikit-sikit orang kencing manis ni dia boleh jadi hilang penglihatan, luka tak baik boleh kena potong kaki, those kind of things, you know. It's not a simple thing as just kencing manis. Sama lah depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, all those things. It's not just as simple as labeling, oh you ni schizo lah tu cakap seseorang. Ataupun rasa schizophrenia, tu nak cerita pasal schizophrenia nanti panjang tau. I pun tengah mengaji lagi, so yang sikit-sikit lah. But what I'm trying to tekankan is we need to stop labeling lah, letak label ataupun suka-suka cakap orang depressed, anxiety, unless stigma. Kalau yang dapat, yes, exactly, stigma. Sebab bila macam you kan, at least you dah dapat Gary, you dah pergi ke go for therapy kan, then you know you dah didiagnose. Itu bukan self-labeling. Ataupun self-diagnose. Orang sekarang self-diagnose. Aku tension ni. Pergi beritahu orang semua aku depressed. Kalau you follow pages yang group of depression, anxiety people ni kan, some of them tak pernah pergi pun terapi. Oh ya? Tak pernah. Yes. Tapi they keep on sharing. Oh, I kena panic attack. I rasa macam ni. But actually, apa yang dia cakap, it's not panic attack. Macam bila you so nak, what is exactly dia punya symptom tu? Tu I kata kalau nak belajar, kitab dia tebal ni lah. Ayo. I think about ada berapa jenis tu I tak ingat exactly, but each of macam disorder tu ada pula anak-anak di bawah tu kan, macam disebabkan oleh apa dengan somatic symptom ke tidak. Kalau ambil dadah lah, my subject is more towards drug addiction kan. So dia tu ambil sebelum ke selepas penagihan dadah. So ada ataupun selepas dia ambil dadah baru dia jadi depressed ke, atau dia depressed dan dia ambil dadah ke, semua tu nama dia lain-lain. That is why we cannot simply put a diagnosis on a person. Tapi I don't know, memang dah bertahun-tahun lah kan orang pun suka macam budak tu lari-lari tu, tak duduk diam, tak dengar cakap cikgu, pemalas lah tu. Walhal dia tak tahu yang that anak tu atau pelajar tu has ADHD or autism. Now orang dah lebih faham, dah lebih tahu kan. Jadi cikgu-cikgu sekarang pun alhamdulillah lebih alert. They know, budak ni tak boleh duduk diam ni. Tulis pun tak boleh. Duduk kat meja sendiri tak boleh. So there must be something yang special about this kid. Bukan something wrong, something special about this kid. So how to help? Sebab ADHD, autism doesn't mean that you are orang yang dah tak ada harapan dah. A lot can be done kalau you go to the right channel. Sama depression, anxiety, bipolar. Macam one of our friend pun pernah share kan tentang dia bipolar. If you see in my Facebook sebelum ni kan, dia tulis panjang kan. Bipolar, orang dengar, orang pun what is bipolar? Bipolar ni pun ada type-type dia. Schizophrenia pun ada type-type dia, type A, type B, type C, macam-macam. So that's why it's not my forte lah sebenarnya untuk bercakap secara mendalam. Sebab benda-benda ni kalau nak tahu lebih deep tentang the exact apa benda, each and every symptoms tu, tu kena jumpa dengan pakar psychiatric. Then they can actually diagnose. But macam kita ni as a community, we need to know. Kalau kawan kita tu murung, kita tengok, kau ni murung, janganlah tanya macam tu kan. But we see changes within 2 weeks, we have to be alert dah. Tempoh dia 2 minggu. Bukan janganlah kawan tu baru je sehari nangis-nangis, kena tinggal boyfriend ke girlfriend, kan, tak dapat beli beg Gucci baru ke, kan, nangis, sedih, tak keluar bilik, tak makan, that day, besok dia dah okay. That is not depression. I see. Okay,
apa nama nak panggil simptom yang obvious yang mungkin itu adalah depression yang betul. Dan kita tahu itu genuine, dan macam kita ada kawan yang macam ni dan kita mula rasa syak je, tapi sebenarnya lama-lama kita rasa ini betul something not right. Apa sebenarnya kita kena buat sebagai kawan biasa? Mungkin orang akan nampak kita bukan pakar dalam depression ni, takkan tiba-tiba nak bawa pergi klinik pula tak? What we can do as a support? Okay. A very good question kan, sebab sekarang ni sebenarnya orang duk advocate tau, macam duk menerangkan campaign we need to know about ni, kena tahu tentang depression, tahu anxiety, tahu ni yang jadi masalah juga, dan ramai sangat orang tahu but tak tahu how to help. Kan? So now actually your question Gary is very good, sebab sebenarnya this is where we need to luaskan juga. Now our hospitals kan, dia KKM ke apa, you boleh pergi klinik kesihatan tau, bawa kawan tu contohlah. Sebab different people, different people, different cases, dia punya situasi tak sama, trigger dia tak sama. Maknanya benda yang menyebabkan dia depressed ke, menyebabkan dia anxiety is not going to be the same. Your trigger wouldn't be my trigger. Okay, what triggers you is nothing to me, but what triggers me could be nothing to you. So we have to bear in mind that every person has their own trigger. They are unique. We are all unique. Manusia ni unik, berbeza-beza. Sama macam cap jari kita ni lah. Kan? Ada sejuta cap jari. So everyone has different sets of issues. Okay, macam simptom ni, kan lately lah, what do you, ni saja je lah kita seimbangkan. Kalau from your side Gary, what kind of symptom you rasa yang melibatkan orang yang depressed ni? Okay, the obvious situation scenario sekarang among maybe in my industry, some of us losing job, some of us get less paid because of the restrictions. So gaji yang kita dapat dulu tak boleh menampung dengan credit exposure yang kita ada. Faham? And then kita mula start anticipate apa nak buat, what we want to do next, and how we want to generate income. Sebab mungkin sekarang ni moratorium tu belum lagi masih lagi extend, tapi once the moratorium masih lagi berjalan, but once benda tu dah stop nanti, kita akan nampak lagi banyak simptom-simptom atau perasaan-perasaan yang boleh membawa ke depression ni. Kan? Okay, that's right. Okay. So sebab that is trigger, right? Trigger. Betul kan? Macam trigger. Worry about pekerjaan, tak ada duit tu trigger. Bila orang cakap jom pergi makan dekat nak apa yang mahal sikit kat KLCC ke Pavilion kan, tempat makan contohnya nak pergi apa level 52 apa benda tu lah. Okay, so let's say biasa kan, level 152 so dulu okay, kalau kawan ajak jom, it's your favorite place kan, so jom, you have the money, you have the time, why not, let's go anytime. But now in this situation, bila kawan ajak, that kawan maybe dia ada saving banyak gila dulu, so dia tak habiskan duit dia, so they can still afford lah. Contoh they still can afford to go to those kind of places, but we can't, sebab we have other, orang kata, tanggungjawab lain. Kita ada apa orang kata, priority yang lain, aliran kewangan kita ke arah lain, so we don't have enough money to spend in a luxury way like before. Bukan tak boleh makan, but in a luxury way. I mean, rather than kita nak pergi habiskan 1,000, 2,000 like our celebrities kan, satu hari makan 2,000 kan, 2,000 makan seafood. Okay, they get sponsored, then good enough for them. But yang bayar sendiri like us, bila kita dengar macam tu, we want to go to that place, kita rindu, we like that place so much, we love that place so much. Benda tu dah terbayang-bayang kat lidah, muka, mata kita semua dah terbayang. But we don't have kemampuan lagi seperti yang sebelum ni. And that thing from that moment actually, first time okay, second time still okay. Lama-lama bila kawan start ajak, you start asingkan diri. Ajak lagi, tak nak lagi. And there it starts. Go lebih serious dan serious dan serious. So every single thing dia ada trigger dia.
So situation takkan sama untuk setiap orang. Kalau orang tu tadi dia rasa keuangan, dia risau pasal tak ada duit lah, kerja tak ada. So I don't know, like cabin crew ni semua actually by flight kan, lagi banyak you fly, lagi banyak allowances apa semua kan. Is that betul kan? Betul. Okay, so lagi banyak fly. It's a blue collar worker style. It's by flying hours, Yeah. So kalau macam sekarang kena duduk rumah, fly pun you tak, I don't know macam mana dah jadual terbaru during pandemic ni, banyak jarang-jarang kadang-kadang kan? Jarang-jarang kadang-kadang. So you can imagine banyak kan perbezaan jumlah pendapatan tu kan. So there are a lot of adjustment that needs to be done. True. Jadi benda yang kita suka once upon a time dah tak boleh buat. Jadi bila ada kawan-kawan kita yang still on the boat of luxurious, kita jadi sedih lah. Mula-mula sedih. Dia either boleh jadi sedih, lepas tu marah, lepas tu dengki, atau you sedih dan last depression. Tapi kalau orang tapi kalau untuk orang yang ada lingkungan ataupun kawan-kawan yang terdekat ataupun those person yang memang ada kawan-kawan rapat sekeliling yang tahu dia punya hari-hari punya harian punya rutin, tak apa. Tapi apa jadi pada orang yang jarang-jarang keluar ataupun yang tak ada kawan, mungkin tak ada adik-beradik, maybe they live alone, itu yang menakutkan. Faham? Yes. Mereka yang tak ada pasangan. Betul. Banyak kan sekarang ni ramai je orang yang stay single kan, sebab buat apa punya ni lah kan, tak macam dulu macam 17, 16 dah kahwin kan. Nowadays single is normal for many people sebab ada benda-benda lain yang lebih priority kan. Okay, that question is a boom tau sebenarnya. That is why macam yang orang ada kawan-kawan baik yang hari-hari nampak, boleh lah kan, okay, aku nampak dah 3 minggu kau ni tak makan, tak keluar, badan pun makin kurus ke. I know there are people around you yang notice your changes and maybe can be a supporter for you to get help. Betul kan? Okay, that is where sebenarnya yang soalan, why I say it's a boom, sebab betul lah, bila seorang siapa nak tengok? Bila you susah hati, you duduk, orang depressed, bila dah tak boleh nak function ni, dia sampai satu time tu ada yang tak boleh bangun, tak boleh makan pun tu. You cannot even lift your hand. Angkat tangan pun tak boleh, nak mandi pun tak mau. Ada yang sampai ke tahap macam tu. Yes. Itu macam mana boleh dapat illness tu? When brain not function and then terus jadi macam mana physical and brain boleh berkait dia. Oh, of course, dia memang ada perkaitan. All our movements, emotions is actually from our cognitive kan. Semua berkait rapat. How we think will affect our emotions and also our behavior. So it's all about our cognitive, how it works. That's why internal, external, locus tu pun is actually from our cognitive juga. Our brain ni. Kan, it's control. Macam orang yang pakai teori cognitive behavior therapy, dia akan macam ni lah kan. Tapi ada orang dia kata emotion dulu. Okay. Dia macam mana relation dia. Bila you mula-mula boleh bangun lagi. Walaupun sedih tapi you can still stand up, angkat calls, apa kan. Tapi ini different people, different situation lah. Ni contoh yang pernah ada lah kan. So ada yang sampai tak boleh bangun, nak angkat call tak boleh, nak mandi pun tak boleh. Actually yang case doktor ni pernah ada previously masa in Johor lah, ada case tercakap negeri, ada case yang doktor ni doktor tau, dia sendiri as a doktor tak boleh handle bila dia kena depression tu, and sampai kawan-kawan pelik why he has been missing for 2 weeks tau, tak datang kerja, orang ingat macam mungkin bercuti ke apa kan, rupanya dia kat rumah dah terbaring, dia tak nak bangun dah. And alhamdulillah dapat diselamatkan cepat lah, maknanya dia dapat masuk hospital and dapat kita hospital buatlah bantuan emergency and alhamdulillah getting better now kan, dah okay dah. After that buat terapi apa semua. So memang brain dengan kita punya physical ke apa ni semua memang ada perkaitan. Dia psychology is about tiga benda. It's cognitive, pemikiran, our emotion, perasaan kita, and also our behavior, tingkah laku. Psychology is within that. So it can be
sama ada tingkah laku kita yang buat hal dulu ke, pemikiran kita buat hal dulu ke, emosi kita yang datang hal dulu. So either one. Bila ada yang terganggu, stuck somewhere, dia akan jadi dia akan menjejaskan kita punya kesihatan mental lah. Bila mental terjejas secara tak langsung, dia boleh menjejaskan fizikal kita juga. Contoh, tu terlampau banyak ni hal mental illness kan, tapi as I said, this is just the surface. Dia ada deeper reason semua penyebab apa. Okay, contoh kalau kita ni tengah tension, hati tengah sedih, ada orang dia prone to eat a lot kan, dia suka makan. Perempuan. Kan? Yeah, could be. Tapi betul ke perempuan je? I think perempuan kalau dia orang, I think perempuan kalau when they have something not right dengan dia orang punya relationship ke apa, dia akan makan. Could be, ya. Untuk overcome dia punya emotion tu. Yes. Mostly wanita. Nanti kita cakap pasal gender. Kan. Okay, this is not, ni lah bukan nak beza-bezakan, but normally we see that in women kan. Betul. Kalau lelaki, ada yang tension, isap rokok. Banyak-banyak. Sehari biasa 2 batang. Dia tends to be alcoholic. Iya. So, can you see dia punya perkaitan tu antara emosi, pemikiran dia and how dia punya kesihatan dia, fizikal dia terjejas. So that is how dia punya perkaitan lah. When you dah depressed, you tak mandi, contohnya tak boleh bangun mandi, dah tak ada perasaan nak pergi beli air pun nak bersihkan diri, how come you tak kena gatal-gatal? Mesti kena gatal-gatal. Semua tu. Betul. So memang ada perkaitan. Bila dah tak makan, okay tadi makan banyak. Bila you tak makan, of course you akan sakit. Gastrik. Perut ke. Ya, betul. Isu-isu perut, sakit kepala, angin masuk dalam badan. Of course, benda-benda yang berkait dengan emosi, kognitif ni akan effect juga to our physical. Sebab tu bila dibiarkan lebih lama, it's getting even worse. From bad to worse lah. Macam tu. Okay. So from your experience, you pernah ada your experience, case study you memang ada buat one-to-one counselling dengan mana-mana patient sebelum ni? I mean like based on the true case atau ni masa you dekat mana ni? Hospital? No, I tak pernah attach dengan hospital. Dulu di Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dia punya, dia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, JKM ni lah. So, memang kita attach dengan clients yang daripada pelbagai peringkat golongan umur. Daripada baby lahir sampai ke orang tua lah. Yes, it's free. It's free. Itu untungnya orang Malaysia tahu, sebab kita ni ada jabatan-jabatan kerajaan yang ada perkhidmatan untuk mendapatkan servis kaunseling dan psikologi secara percuma. Okay. Dan ini berlaku di Malaysia je ataupun tempat lain? This is in Malaysia lah. Yang luar tu dia orang dah lebih. Kalau normal kalau? Okay, kalau macam negara kalau macam Southeast Asia, sekeliling kita ni, kalau macam kita kalau untuk kesihatan kita ada WHO kan? Betul? Okay, betul. Untuk general health, but kalau untuk kita punya mental health, apa dia punya agensi ataupun badan yang world punya organisation tu? Okay. Macam WHO atau tapi untuk specify untuk mental illness ataupun psychology, apa dia punya badan tu? Alright, sebab I'm not a person yang background psychology tau. My studies area are not actually specific ataupun background tu lah senang. School of studies, my school of studies are not psychology, it's counselling. So kalau di Malaysia ni, kalau psikologi, kita tahu yang kita ada KKM yang memang they are working hard, Kementerian Kesihatan Malaysia all their psychologists lah, cannot call psychologist, pegawai psikologi, kaunselor di Kementerian Kesihatan, they are a close service yang diorang memang di-train untuk mental illness issues ni lah. Kan dia bekerja rapat dengan dengan hospital kan, dengan patient-patient tu, so diorang sangat didedahkan dengan kes-kes untuk mental illness. Like us, di jabatan kerajaan lain ni, kita lebih kepada counselling session yang banyak ikut department you. Kalau macam di JKM, kita ada kes kanak-kanak yang ada isu jenayah,
ada kes warga emas, kes keganasan rumah tangga, kes pengabaian. So kita ikut jabatan. So if you untuk kaunselor organisasi contohnya, you ada staff untuk dihandle. Okay, kalau di Malaysia ni untuk kaunselor-kaunselor ni kita di kawasan Lia lah sebenarnya lesen kaunselor berdaftar tu is from Lembaga Kaunselor Malaysia. Lembaga Kaunselor Malaysia. Yes, kalau di Malaysia. Then kalau nak dapatkan license tu, you have to go through, you have to ada degree in counselling. I see. Degree in counselling, you have to ada background degree in counselling. Okay, now I read macam kita boleh juga yang masters counselling tapi dia ada credit hours. Sebab kita kena jalani latihan untuk buat session berapa ratus jam tu baru layak untuk dapat jadi kaunselor berdaftar. It's not as simple as macam okay you bagus, you tinggi, you rendah, you pandai cakap, you know, it's not as simple as that. You have to go through macam kalau pilot you have to go for flight hours lah apa. Like cabin crew you have training also kan. Macam kena swimming lah, kena buat safety kan. Semua tu so safe. Sama macam kita. I see. Kita panggil safety current betul. Yes, I tengok video. Nak buat sebab I tengah study tentang cabin crew lah sebenarnya. That is why I sukalah hari ni kita dapat sembangkan macam ni because adakah I akan jadi case study ke ataupun correspondent? You bukan case study, you adalah icon, you know, because I'm so macam teruja, you know, I've told you this before kan, because you know in this kind of situation a lot of people actually get stuck, betul tak? Dia stuck, dia macam bila dah biasa gaji 20,000, can you imagine that? Macam engineers out there yang kerja dekat offshore semua tu kan, gaji 20,000, 30,000 a month. Like cabin crew pun like that, kaya raya, luxury, you know, you pergi fly banyak-banyak. Tak adalah kaya raya, tak ada. Tak apalah, agak je lah. Okay, so you, I mean, okay agak-agak je lah. lah. Okay kan, boleh meletup lah kan. Okay, but then suddenly because of the pandemic, you lose all that tau, in a sudden. Yeah. Dah tak ada dah that 20,000, 10,000, 5,000 in your account. Contoh lah if you niaga. How are you going to survive? Kalau you keep on thinking about that, you get stuck. And when you get stuck, more than 2 weeks, you tak makan, tak minum, you depressed. Betul. Boleh bawa you kepada depression. Bila you terlalu banyak fikir, overthink, sampai tak tidur malam, sampai kena insomnia, then you become anxiety. Bila dah terlampau berat, tak dapat ditanggung, and that is where it comes to sampai cederakan diri sendiri, dan at some time sampai dah tak sedar mengorbankan diri. Benda tu berlaku dah tak sedar. Okay, untuk kes-kes macam ni, okay, individu kita grow up daripada background yang beza, lain-lain kan. Ada orang mungkin ada exposure dia lain, mungkin orang tu dilahirkan dengan exposure yang lain, okay, ataupun ada orang experience dia lebih makan garam daripada orang lain, and then dia boleh kadang-kadang boleh overcome benda-benda yang boleh merosak, ataupun dia boleh dah foreseen benda ni tak bagus, and then they can do something to overcome the symptom. Okay, tapi biasanya adakah agama, kita sentuh pasal agama sikit, adakah religious ataupun spiritual ni ada belief, our belief boleh ada bagi sokong ataupun bagi apa panggil what's the word? Support, ataupun orang yang ada belief in God akan lagi more stronger, pegangan akan lebih stronger atau lebih kuat bila ada masalah macam ni? Okay, I suka tau. Okay, I suka soalan-soalan macam ni. Okay, because why? I sekarang kat USIM kan. Jadi kita kan banyak didedahkan lah tentang benda-benda yang berkaitan dengan agama Islam lah kan. Maksudnya yang apa-apa kaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, nakli dan akli tu kan. Cara pemikiran macam tu. Okay, tapi I tak nak lah. We make it general. We make it general. Yes, make it general. So for those people yang refer to the books, I think it's a good sum. Yeah.
Dia macam ni lah Bible, konsep dia. Quran or anything. As you mentioned earlier, kita Hmm. ni background berbeza-beza tau. You kecil dengan I kecil tak sama. You mungkin umur 10 tahun dah khatam Quran. I mungkin umur 45 pun baca Fatihah merangkak. That's an example. So, ada orang, ni was shared by my lecturer juga tau. Dia pernah experience ke ataupun dia pernah jumpa lah students yang buat macam ni. Dia buka dia punya session counselling. Okay, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab. Kan, kita biasa dengar macam tu, betul kan? Okay, for us, okay fine. Macam dulu orang Johor ni semua sekolah agama contohnya. It doesn't matter tau, kita pun baca lah kan. Tapi untuk orang yang memang dia rasa berdendam dengan, ada yang berlaku berdendam dengan Tuhan. Dia rasa hidup dia tidak adil. Tuhan balas dia macam-macam sebab dia tak expose to it. So bila agama ni, yes, it's a pegangan, memang spiritual ni penting sebab pengkaji barat pun, dia orang dah macam-macam teori dia orang keluarkan, tapi dia orang still rasa lacking because dia orang tak masuk spiritual part tu. Spiritual. Itu memang betul. Kalau ikut pemulihan, kalau dalam addiction pun, ada pemulihan yang menggunakan pendekatan Islam, dia orang ada zikir, semayang, semua kan, ada cara, solat tu, diajar mengikut pendekatan spiritual. Memang ada. But, kalau orang tu tidak macam, jangan pukul rata. As you said, cannot put it generally. Macam, semua orang kena baca, you kena baca selawat sehari 1000 kali, you kena semayang, every time sembahyang, solat tu mesti solat hajat. Orang nak semayang pun tak reti, you know. This is from my own experience dengan klien-klien yang lepas kan. Betul. You paksa semayang jemaah, you pergi semayang jemaah, you wajib semayang jemaah. Marah-marah sampai ke tahap macam tu. But actually orang tu nak baca Fatihah pun tak reti. Rukun solat pun tak tahu, nak ambil wuduk pun tak pasti. So that is how, bukan tak, I agree with spiritual punya side ni is very important. Yes, but kena tengok our friend tu kan, adakah dia tu sesuai untuk diberikan input macam tu. Kita kan suka, kau berdoa lah, sabar lah. Sabar tu is a very dangerous word, you know. Kalau dia tak sabar, dah lama dah dia, you know, kalau orang bergaduh kan, kau sabar je lah dengan dia tu, jangan ikutkan sangat hati kau. You know, most of people jawab macam tu kan. You know what, dalam hati orang tu mesti cakap, kalau aku tak sabar, lama mati dah orang tu. Dia bersabar, puas menahan sabar. So you don't have to come and sabar tu separuh daripada iman. Orang tahu sabar tu separuh daripada iman. We don't have to say that. Our action speaks louder. Just show our support. Sebab ni berbalik pada your question kan Gary. Macam mana kita nak tolong orang-orang yang ada isu ni kan. Sometimes perlu ke I advise, perlu ke I actually being there for them is actually more than apa benda yang paling bahagia. Being there bukanlah ibu cakap popek menasihat pula. No. Ada sebelah aja. Kan? Ada sebelah. Ada sebelah. Itu dah cukup memadai. Exactly. Dengan tanya, anything I can do for you? You need anything? Masa kita buat untuk kes MH370 kan, MH17. Oh, you also involved? Ya, untuk tu. Oh, that's good. Imagine, nak buat sesi counselling apa pada ahli keluarga yang tengah menangis. Kami menyaksikan masa tu keranda tu dibawa turun daripada aircraft tu kan. Can you imagine? Takkan kita nak buat sesi counselling time tu kan? But all the counsellors, pegawai psikologi were there giving psychological first aid. PFA they call it kan. Jadi kita bantu dia. Even kadang-kadang ada yang sampai nangis, sampai nak pingsan, you know. They need a person beside them at that time. Tak perlu pun kita nak cakap-cakap. But you nampak dia tak makan dah 1 hari, go and get some drinks, buy some food. Nampak baju dia dah penuh. Empathy. Empathy. Yeah, exactly. Is that the word? Yes. Exactly. Empathy. Kan kita feel, okay. Then from there kita boleh observe actually either they need our help or not. And nowadays saluran dah banyak. Paling tidak kita boleh bawa dia pergi klinik kesihatan. Ni yang awal-awal kita duk sembang tadi kan. Nowadays boleh bawa pergi klinik kesihatan biasa tu je. And then doctor will check. Kita boleh bagi tahu.
actually kita dah tak boleh tidur berapa lama ke, dah tak makan berapa lama, and doctor will actually refer you to psychiatric. Depending I on see. keperluan. I rasa jabatan yang dekat untuk klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan ada dekat KKKL ataupun hospital besar Kuala Lumpur. Betul? Yes. Betul, And then dia betul. akan keluarkan satu letter for the appointment. So you just follow the appointment letter tu, nanti you akan jumpa saluran yang betul lah ataupun doktor yang betul, and it's free of charge. Exactly, betul. Completely RM1 je kan? cuma nak dapat slot je. Cuma nak dapatkan slot je. Yes. Tapi there it comes bila ada topik yang you tadi pun first tadi Gary ada mention it's costly kan. So a few weeks lah ada terbaca yang, dan ada discussion online juga yang kata mental health treatment ni should be affordable to everyone. Sebab sebenarnya to be honest, at the moment I tak tahu sos-sos lain lah, mungkin ada, belum terjumpa. But kalau private ni it's a bit costly lah. Macam buat test costly. untuk 300. anak nak buat diagnose my kid nak tengok autism or not, which level, it cost me 700 to 1,000. Minimum tu first 1,000 untuk diagnose. Jadi itu belum lagi treatment lain. Macam saya sebulan paling murah kat sini 1,500 untuk terapi. Ni untuk private ya? Yes, if private. Sebab kalau kerajaan, you have to wait for your turn. Itulah isu dia. So if you have extra money, why not kan pergi pada yang swasta ni, private sectors, they will definitely cepat lah sebab dia pun ada ramai yang well trained semua tu kan. Tapi kena check, background kena check. Sebab sekarang ni selain yang bagus-bagus tu, ada juga yang sebenarnya tak ada qualification pun, dia orang mengaku dia orang ada qualification tu. Oh, scammer pula. Ala-ala scammer gitu. Banyak. So kena berhati-hati. Scammer doktor. Sebab dia ada pakar psikologi ni kan, macam psikologis, dia orang boleh diagnose. Macam you ada anak autism ke, ADHD ke, IQ level you macam mana, dia orang boleh diagnose. Tapi macam I, counselor, I cannot diagnose. I boleh nampak dia punya symptom, help them get a session, bagi dia confidence untuk jumpa dengan doktor. Dia sama je tahu, klien yang kena depression ni macam orang kena macam hantar-hantar buatan orang ni kan. Dia macam bila nak jumpa bomoh ke ustaz lah. Ustaz macam tu nanti dia macam berat hati balik rumah tak nak pergi kan. Same thing you know. Kalau klien ni pun macam tu. Dia orang tak suka nak didiagnose. Exactly. Dia nak, takut. Tak nak. Nanti tak bila dah diagnose tu, benda tu akan menyebabkan lagi kemurungan ataupun anticipate dengan diagnose tu. Itu dalam fikiran dia lah. Dalam fikiran lah. You mesti ada reason sampai macam, it's not like hari ni you rasa what you have been through kan, anxiety ke depression yang you've been through, bukan one day you buat decision untuk pergi terapi tu kan. Take time. Betul? Take time, right? Take time. Nak call tu, you know, yang sekarang ni you tengok cases yang call talian 0 tu, yang free online services tu for counselling kan. Itu pun free tu. Dan kita tengok dah berpuluh-puluh ribu orang call sepanjang PKP tu. But actually if you experience it, nak cakap pun dengan counsellor at that time, you macam tak boleh cakap. It's not that easy untuk meluahkan perasaan. Tapi that is how actually counselling benefits you all. Macam you dah tahu kan, you ada kawan yang ala-ala counsellor ni, you need help, ask from them. Jangan duduk diam. Mungkin like me, kita counsellor ni tidak digalakkan untuk buat session untuk our own family members, our friends, sahabat-sahabat ni, tak boleh. Sebab tak nak ada bias. But I can, macam kita boleh lah guna kita punya network, kawan-kawan kita kan ramai yang sealiran, so kita boleh channelkan. Boleh bantu untuk channelkan. Just go and try get help. And bila dah dapat pertolongan tu, dah decide untuk dapat pertolongan, kita perlu juga bersifat terbuka. I mean, janganlah jumpa kaunselor dia kata tak ada apa pun berubah. If we say that, maknanya kita in denial stage lah sebenarnya tahu. Sebab counselling session ni is not untuk perubahan satu hari. It's not a drug.
counselling ni is not a drug. Maknanya you makan sekali terus okay. No. You have to go through a session. Session by session. Kalau you jumpa psychiatric, dia akan bagi ubat. So kalau doktor bagi ubat, contohnya dia prescribe dengan Xanax ke, Zalium ke apa Xanax. tu. Xanax kan contohnya. So, ramai orang tahulah apa Xanax tu, mana yang dah pernah kan. So siapa yang doktor dah prescribe you tapi you tak makan. Lepas tu you kata the psychiatric session is not worth for your money lah apa. Tak fair lah kan. Betul tak? So that is how it's actually collaboration between a client and therapist tu. Dua-dua kena work together. It's not only counselor. Kalau sesi counselling tu tak berjaya, it's actually not the fault of the counselor alone tu. It's both parties. Klien tu sendiri. Faham So sama ada dia nak berubah atau tak berubah. Exactly, betul. Sometimes orang suka dengan perasaan depression ni. Sometimes dia orang rasa bila kemurungan tu, dia macam bukan relax, dia rasa macam itu cara dia memberontak ataupun itu perasaan betul bagi dia rasa rebellious dalam diri mungkin. Itu bawa-bawa. Bila mental illness issue ni dia ada macam-macam. Kalau kita tengok pada rebellious tu pula, dia dah ada kategori lain pula. Cara memberontak dalam dia macam tu dah lain pula. Bukan depression. Tu kata tapi kalau nak sembang tentang mental illness ni kena take one by one, topic by topic. Tapi ni kita cakap general je kan. Dia bukan suka tau, tapi dia dah mula rasa selesa ataupun dah rasa macam diri tak boleh ditolong dah. I'm like this. I'm like this. My life. I'm like this. I'm like this. I can't do anything. Nobody can help me. I'm like this. So bila dia biarkan lagi lama, itulah ending yang mencederakan diri, mencederakan orang lain. Dan sehingga ke suicidal. Bila ada suicidal thoughts tu dah memang very dangerous lah. It's hazardous. Sebab dia akan ada red flag dia tu kan. Dia akan freeze or flight. Kan? Maksudnya sama ada dia melarikan diri atau dia akan diam tak buat apa-apa. Either you get help or you don't get help. Bagaimana kalau you all boleh generalkan ni by gender tak? For now, gender by your client. Maksudnya? I mean like siapa yang lebih banyak mengalami depression kalau by gender? Okay. Kalau ikut statistik ya kan, you can see a lot of women menghadapi depression ni kan. Yang anxiety ni orang perempuan, yang bipolar perempuan, yang schizo perempuan, yang anxiety perempuan kan. But the truth is like this. Orang lelaki, you ask me berapa ramai yang you tell me berapa ramai orang lelaki sebenarnya yang readiness dia untuk berjumpa dengan therapist, counselors. Tak ramai kan? Tak ada. So of course statistik ramai perempuan. Dia tu tak boleh nak diturunkan. Exactly. So kita kumpul dah statistik kita tu orang yang datang saja. So that's all perempuan. Kalau pergi kursus motivasi pun, tengoklah siapa yang datang kalau kat sekolah. Mak-mak. Ayah-ayah busy. Betul. So that's why you dapat macam orang perempuan ramai yang depressed, orang perempuan ramai yang anxiety. Sebab statistik tu mewakili orang yang datang untuk dapatkan perkhidmatan. It doesn't represent the real situation. It doesn't represent the real situation. Yeah. Exactly. Sebab kalau you tengok putus bercinta, ni kita ambil generally. Orang perempuan dan orang lelaki, dua-dua pun sedih. Tapi you rasa, Gary, siapa yang lebih teruk terjejas? Kalau dia betul-betul sayang ni bukan cerita main-main playboy playgirl ni. Betul-betul sayang. So if one dia break off, you rasa antara dua ni, perempuan atau lelaki yang teruk terjejas? Your personal experience. Lelaki yang susah move on. Lelaki yang susah move on. Perempuan senang. Saya jumpa pun like that. Perempuan dia akan sedih gila lah. Sedih teruk kan. Nangis. Jumpa kawan semua. Blah, 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 blah. Oh, next month dah ada boyfriend baru dah. Contoh. Ataupun next month dia dah pergi workout. Dia dah lawa dah. And they can move on. Tapi a guy takes years untuk move on. Even yang dah kahwin pun masih ingat first love. Ya. Dendam kuat tu. Dendam tak lain. Dendam cinta kesumat. Kan? Sebab lelaki atau mungkin
based on my experience lah, ataupun based on my yang I tengok lah kan, lelaki ni dia tak suka keluarkan emosi yang betul, yang dari dalam dia suka cover. So benda tu dia akan mendap, dia tak keluarkan dan luahkan, dia tak nak tunjuk the true colour. So lama-lama benda tu akan jadi benda tu akan jadi kekal lah lama kat situ, stick dekat dalam diri tu. Ya. Betul tak? Perempuan dia akan luahkan terus emosi dia. Betul, dan adalah kajian yang ada kajian dibuat dan dia dapatan hasil kajian tu yang sebenarnya kalau ikutkan dia punya kajian tu, yang ramai kena anxiety is orang perempuan, ramai kena depression is orang lelaki. Sebab yang memendam perasaannya orang lelaki, yang banyak terlampau banyak berfikir kan. You can find videos online yang menceritakan macam mana how a woman's brain work kan. Dia multitask, dia banyak sangat berfikir. So anxiety is always associated with ladies. Ini bukan fakta lah, but you can do some readings and tengok benda-benda ni. And depression ni banyak associated dengan guys because they pendam. Guys kan tak banyak bercakap. Kalau dengan anak-anak contohnya, ayah ni dia diam je. Dia diam je, tapi sekali dia bagi kampung kat kepala tu dia hentak. Contoh, ayah-ayah sekarang baik-baik. Tak macam tu, dulu cerita lah kan. Contoh. Kalau mak dia tapi tangan tak. Blast. Ya. So itulah antara menarik lah tajuk kajian yang I found. Dia baca-baca tu, oh okay, ada logik. Patutlah ramai lelaki dapati depression because dia orang simpan. Sedih ke apa, malu ke, tertekan ke, they keep inside. Bukan nak kata perempuan ada juga, but itulah dia. Orang perempuan lebih banyak pada isu overthinking lah. Sekarang dah beli lipstick mahal-mahal contohnya kan, dah beli lipstick Estee Lauder. Betul ke pronunciation tu? ST. Tengok balik rumah, Allah tak sesuai lah, tak elok lah, patutnya beli yang colour purple tadilah, colour orange lah. You dah balik, dah beli dah. Why you keep on thinking lagi? Kalau tak nak, bagi je lah orang lain. Right? As simple as that. Tapi itulah dia. Perempuan suka overthinking. Lelaki pun. So kata actually this is tak ada, kita bukan sexism kat sini, tapi something we talking about the obvious. Ya? Yes. Ni dalam area kita lah. Betul? Mungkin dalam area orang lain kan. Dalam area kita, dalam society kita. Ya? Around our society. Betul. Okay. Apa lagi nak cerita? Sambunglah. Semua dah cover kot Next season. Nanti cari topik hari ni. Next season. To be continue. First try. Best. Sebab I nampak sebab hari ni banyak status dekat FB among my mutual friend up the status about depression, tapi I tak go through sangat sebab I tak suka bila baca benda yang cut and paste. When I need something, I rather pergi terus pada orang betul-betul yang tahu pasal ni. Google ni it can be very general. Macam dia tak spesifik. Kita boleh baca. Betul? Macam kita boleh rasa. Betul, kita we need to know. We need to be alert. Macam at least kita tahu depression tu kalau tak senyum, tak makan, tak ada. At least we need to know the surface. Google ni boleh membantu. But in deeper side, we need to find professional lah. Kalau mental illness ni, psychiatric lah. And if you need help, bantuan support apa semua tu, you find a counsellor. Sebab counsellor ni actually betul. Even in my company, in AirAsia itself pun kita memang ada individu yang memang kerja dia punya task memang jadi counsellor dekat dalam company tu. So bila someone need to talk, just refer to her. That's interesting. Memang ada. Nanti suggest kita berpengalaman pergilah lagi minta sikit. kerja. Tiba-tiba tengok muka aku je kat situ. Kita nak beli apa esok? Kan? Ni my company I ada. Cuma sekarang ni when we talk about internal company, you nak cerita pasal you punya depression dekat you punya colleague. Itu benda yang bukan senang nak buat. Mungkin, kan? Walaupun dia tu stranger, she's not your co-worker, coming from different department, but still under same roof, kan? You are still my colleague. So macam
I rasa mungkin tak ramai yang berani nak bercerita pasal tu. Tapi kita memang ada channel untuk tu. Betul, sebab that challenge pun kita pun hadapi. Macam kami di Jabatan Kerajaan, we have to also cater services untuk kita punya staff kan. Memang itu isunya. Ada yang nak datang sesi counselling tapi tak nak tulis nama, not recorded. Mana yang tak nak masuk dalam record lah, file, tak nak ada pelaporan. Ada yang datang kata, I sembang je ni, I nak sembang je. Bukan sesi counselling, but actually we know they have issues. Kan? Itu memang ada isu. Benda-benda macam ni memang jadi isu sebab malu. Takut kawan lain tahu, takut orang rasa dia bermasalah. We don't want to be judged. You know? Yes, exactly. But one thing, itu bergantung, terpaksalah juga bergantung pada kreativiti kita untuk sama ada cater counselling kelompok. We have counselling kelompok. We do it in ada counselling kelompok? Yes. Yang macam cerita orang putih yang duduk dalam satu grup tu? Itu apa? Cerita Mak Saleh kan biasa kalau counselling, okay macam shopaholic, kan dia orang dalam satu grup, lepas tu dia bercerita pasal dia orang punya apa nama, when they want to stop from shopping and then dia orang satu grup yang counselling tu. Ingat tak cerita yang grup macam tu kan style dia? One of it. Salah satunya. Sebab dia itulah nak mendalami lagi bidang counselling ni pun menarik juga macam-macam. Sebab counselling and bidang psikologi ni is two cabang yang berbeza sebenarnya. Orang selalu macam kaunselor ni dia boleh read minds, kaunselor ni lah yang boleh cakap pasal penyakit, and pegawai psikologi ni orang tak tahu what is actually kita punya bidang tugas. Jadi tu orang kata jumpa kaunselor ni untuk bersembang je. No, bukan. Kalau kaunselor tu banyak menyembang dalam sesi, it means the session is not working. I don't talk this much in a session. Most of the time we listen and we grab the important keywords there tu from our client verbally and non-verbally. So our orang kata peranan tu yang ada as a counselor tu, we need to actually observe the whole you as a person. Bukan apa yang keluar from your mouth je tau. So how you act towards your words. Bila you cakap pasal mak you, contohlah kita akan nampak bila dia klien berbual tentang mak dia kan tiba-tiba air mata dia bergenang. So we know there is something yang touching. So we need to find the right switch, right kind of questions untuk tanya. But we don't talk, I don't talk this much bila buat session. Saya tak reti. Buat ceramah tak reti. Cakap sekali-sekala lah. Macam ni lah. One to one okay lah. Boleh. But kalau you nak ask me to like give talk ceramah, I'm not, that's not my forte. I memang tak pandai. Sembang macam ni boleh. Kalau ceramah, siapa nak pergi ceramah, nak dengar cerita pasal counselling pula? Betul tak? Kan? Tak lah, korang nak motivational talk ke kan? Normally, tak lah. Bukan ceramah, but we do masalah kita dalam masyarakat Malaysia ni sekarang sebenarnya, satu kita tak suka membaca. Betul? And then sekarang ni mungkin platform-platform yang macam ni lah yang boleh kita expose benda topik-topik yang macam ni. Tak ramai yang akan bercakap pasal topik macam ni. Bukan cerita pasal hantu, bukan cerita gosip. Ini ikut trend lah. I mean like, tak apalah macam kita internal locals kita bagi power lah kan, orang nak like ke, orang nak share ke, orang nak komen ke, terpulang tak nak pun it's okay because we know that's not our attention. Yes, that is not our tujuan kita kan, bukan itu. We are not seeking for that. So nanti another 5-10 years mungkin kita sendiri nak tengok this recording of this session for our own self. Like me kan, you 10 years back was so different from now. I pun dulu 10 tahun lepas was so different from now. So this is the way yang kita boleh share something yang bermanfaat, tak yang menyusahkan orang ke apa kan. Just good and positive vibes lah. Sebab kita ni bukan all the time positive. So at least something yang positif yang kita boleh share kan. Macam you on the page lah, I suka. I feel like suka page yang mana grup dapur tu. Dapur tu lah, dari dapur cabin crew. I guess, bukan I guess, I rasa a lot, I rasa Thrive. Ella rasa. My personal view is this is the time yang most of the cabin crew ke ni untuk cabin crew je page ni yang jual tu, or includes pilot all semualah yang flight punya everyone. I mean like those from the aviations aviation yang memang kan? Daripada airline. So actually
This is a very good opportunity tau. I mean like, sebab tu I nak jadikan I minta izin dengan you Gary hari tu untuk jadikan as my, it's not case study you know, it's an idol lah untuk dijadikan contoh because dalam keadaan semua orang masih terpaku dalam keadaan pandemik tu, but you came out with something yang really it's an eye opener tau sebenarnya. If in one day, I bukan nak tengok ramainya follower, no tau. But if one day you buka je page, not even one day kan, I rasa about a few hours, tiba-tiba dah 4,000 orang yang join, what does that mean? Kalau orang macam I nampak, maksudnya ramai orang yang mempunyai isu yang sama, berada di tempat yang sama dan mempunyai vision untuk get out from that situation yang menyakitkan kepala. And this is the platform yang you boleh gunakan sebaik-baiknya. Mana orang nak dapat lah weh. Sehari 4,000 followers. This is the only, and your... Taklah sehari, seminggu lagi lah. Sehari. 4,000 tu sehari kan? Bukan sehari. Dalam seminggu kot. Dalam 1,000 days gradually up lah. But it was like a number yang mengejutkan lah. The first few hours you posted it, I couldn't remember, but it was really macam betul-betul mengagumkan. Because I see whatever you are doing right now, macam your logo, your apa dia panggil? My Trademark branding. Yeah, your branding tu. Yang letak for in each pages. Actually, those are all yang benda yang akan build up each business yang go through your page ni kan. Sebab kalau nak kata contoh like my favorite now my favorite your Risoles, how to Risoles is my favorite now. Kan? So macam tu kan, could be 10 orang ke 20, tu yang sikit lah, could be 30-80 orang yang jual benda yang sama you know, but audience dia tu dalam ni tahu yang ada logo tu is from dari dapur cabin crew tu. That's very important you know, sebab then orang akan tengok okay, kalau daripada dapur cabin crew ni confirm sedap, confirm presentation yang gempak. Branding is very important, very important. Sama macam lesen kita lah kan, orang nak apply pun kena ada lesen right. Sama, it's very important and I'm so proud and happy. Atau cakap lah, ni bukan sebab kawan-kawan dah tak jumpa pun dah lama kan, but I am inspired. I tengok macam wow, macam dari segi teknologi I feel so inspired lah, sebab I kata kalau I cabin crew boleh I jual-jual. Wah gitu. Tapi ada apa sekadar jual diri lah untuk family kan. Kan? Yes. Jual diri dengan berkata-kata. Sell your knowledge. This is how you build up your brand. So this is very important and some people might not see. Itu betul. They don't foresee this. Yes, but it's okay sebab dia yang pioneer ni, yang percaya awal-awal ni yang akan untung. Bila benda ni dah grow big, time tu dah lain. Mungkin time tu dapur cabin crew dah kenakan siapa nak logo kena RM1,000. Nyesal. Tak adalah. Actually, kalau bercakap pasal cabin crew punya dapur cabin crew ni, I punya apa nama objektif mula-mula ialah for selling kan. Tapi bila dah sell tu, apa pula USP kita, unique selling proposition yang nampak kita beza dengan orang lain. Everyone is provide benda yang sama dekat online tu. So sekarang ni of course kita tunjuk branding. Lepas branding, lepas apa lagi yang kita nak buat lepas ni, mungkin kita pergi kat e-commerce, we have our own apps. Tapi siapa yang committed tu lah yang bila kita ramai ada yang committed, yang komitmen yang kita ada dalam tu lah yang boleh kita bawa somewhere. Tapi kalau macam kalau timbul tenggelam tu yang susah. Macam mana kita nak plan for next move? Betul. Sebab you go mass macam ni, go big, memang insyaAllah lagi cepat lah. This is big you know, this is big. Macam betul lah, siapa boleh kumpul tiba-tiba macam tu you know, orang makan tahun. Like me myself I mentioned kan, 10 years babe, 10 years, 8,000 plus. But now growing lah. Mungkin of the subject, mungkin tak mungkin subjek tu bukan subjek yang apa nama popular. Kan? Yes, betul. Macam politik, kalau you tak popular, macam orang pun tak nak sokong you. It's by popularity juga lah sebenarnya. Kau nak cakap aku tak popular lah sebenarnya. Bukan, I mean the subject. Bukan kau, gila. Kau popular zaman-zaman UPM tu, HCP punya apa nama, punya kunci kau yang pegang.
Wah, Masa tu kau bertudung ke? Lupa dah. of course lah tak. Tapi Oh, masa tu tak berhijab lagi tak? Tidak. Aku dah Sebab I pergi biasa kat tak kawan yang JKM. tak hijab-hijab ni. Kan. Itulah aku takut nak jumpa kan tak kawan aku pula. Tak adalah saja memang. Dia Lupa macam dah. mana kat second tu budak penari mana ada zaman-zaman tu semua mana pakai apa hitam tu pun tak boleh. Sekop hitam tu pun tak boleh. Itu zaman kita. Selalu kena kecam dengan budak-budak Abang PPIM tu. Aziz. Abang Aziz. Kita zaman tu. Zaman tu kita orang cari duit macam mana? Kita pergi buat show dekat Sesi Minyak, buat show opening apa-apa, hotel pun pergilah naik bas mini UPM tu. Dekat airport segala kan. Benci tau. Dapat RM50 pun suka kan? Kan? Happy gila. RM20 seorang. Dapat 100, bagi 10. 10. Tapi training sampai nak pecah rumah. Kan? Tapi itulah tunjuk komitmen kita tau time tu. Praktis sampai pagar tutup lah. Selagi pagar buka, praktis lagi. Betul kan? It's selagi because of passion, commitment. Yes. Betul, passion. That is passion. Nak berjoget ni pasal. Tak kisah pun nak bayaran berapa ke apa ke kan. It doesn't matter. Sure. So, okay, Ayu. Okay, dah 1 so thank jam you so 16 much. minit dah. Thank you so Harap much. tak boring. Hope you are okay. Kita akan bercakap lagi pasal ni bila masa you free. Thank you so Mungkin much. kita bercakap pasal topik lain pula. InsyaAllah. Thanks ya. All the Thank best. you, babe. Dari dapur, Assalamualaikum. cabin crew. Salam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bye.